Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di RTM. Pastinya setiap Isnin, maafkan saya, setiap Ahad begini. Setiap Isnin anda akan bersama kami di Bicara Pengguna dan hari ini dah masuk 18 Ramadan. Ya, 18 Ramadan, Nazrul. Untuk hari ini, setiap hari Isnin ada topik-topik menarik yang kita akan bincangkan. Macam minggu lepas, kita bincang berkenaan dengan e-dagang. Dan minggu ini berkait rapat dengan pengguna, iaitu keselamatan pengguna. Baik, dan semalam Perdana Menteri, Yang Muhammad Perdana Menteri telah membuat ebahan yang PKP-B ini dilanjutkan. Jadi ramai yang tertanya-tanya kerana akan meliputi hari yang sungguh istimewa, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Betul. Jadi bagaimana ceritanya, nak melawat ke kawasan rumah boleh ke tak boleh. Betul. Jadi semua itu akan terjawab pada malam ini. Dan mungkin daripada PKPB, iaitu SOP keselamatan itu diletakkan hanya kepada sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi. Bagaimana pula kita nak menjalani hari raya nanti? Mungkin ada SOP-SOP yang mungkin kita boleh cadangkan kepada pengguna luar sana untuk amalkan untuk mengurangkan risiko daripada wabak coronavirus. Baik, dan kalau anda ada sebarang soalan tentang keselamatan pengguna, mungkin ada yang nak tahu, mungkin ada yang nak pandangan daripada tamu khas kita pada malam ini, anda boleh saja lontarkan soalan anda di Facebook kami dengan kata carian 5 Bicara ataupun Berita RTM. InsyaAllah kami akan membacakan soalan anda. Banyak topik yang kita akan bincangkan malam ini, antaranya keselamatan sosial, keselamatan di premis perniagaan, keselamatan yang diwar-warkan kepada majikan untuk dijadikan satu syarat pekerjaan, dan mungkin kita akan masukkan sekali dengan hari raya dan bagaimana aktiviti selepas ini sempena hari raya dan bagaimana kita di dalam PKPB. Kita akan kaitkan sekali, Azrul. Tapi sebelum itu kita beri ruang kepada Azrul untuk syarta pengguna. Jom. Baiklah, carta pengguna minggu ini di tempat yang kelima. Polis benarkan penunggang motosikal pengguna pengangkutan awam rentas negeri. Berita harian. Di tempat yang keempat, pengguna mungkin tangguh beli barangan bukan keperluan utama. Berita harian. Manakala di tangga yang ketiga, pengunjung pusat beli belah bersesak. Berita harian.
Di tangga yang kedua untuk minggu ini, mengurus infodemik, elak rakyat panik. Berita harian. Baik, kalau ikut carta pengguna yang saya wawarkan tadi, di tempat yang ketiga, pengunjung pusat beli belah bersesak. Adakah mereka ini mengikut SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan ataupun pusat membeli belah tersebut ikut ataupun tidak piawaian ataupun ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan? Jadi malam ini dengan tajuknya Keselamatan Pengguna Patuhi SOP PKPB, kita akan bersama dengan tetamu yang sungguh istimewa, yang ramai orang kenal dan juga amat rapat dengan masyarakat. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita bersama dengan Syira dan tamu kita. Silakan Syira. Sebelum kita bersama tetamu, ingin saya tekankan untuk malam ini perbincangan kita lebih kepada keselamatan pengguna patuhi SOP PKPB. Dan kalau sebelum ni kita menjalani PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dan selepas itu diperkenalkan juga PKPB. Dalam masa rakyat baru ingin memahami apa itu PKP, diwujudkan pula PKPB, apa perbezaan dia dari segi mungkin keselamatan sosial, apa itu SOP yang ditekankan pihak kerajaan. Kita akan bincang selepas ini. Kita beruntung malam ini kita bersama dengan Tan Sri Lee Lamtai, pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Selamat datang Tan Sri. Terima kasih. Sihat Tan Sri? Sihat. Kita tahu tahun-tahun lalu penuh perkara-perkara menarik berkaitan dengan Tan Sri, dianugerahkan berbagai-bagai dari segi Maulidur Rasul dan anugerah sepanjang hayat bersama dengan CSR negara kita kan Tan Sri kan. Jadi itulah kalau kita cakap pengorbanan jasa kepada negara tu never ending, tidak akan habis. Jadi permulaannya Tan Sri dari Ikatan Komuniti Selamat, kalau boleh kita terangkan sedikit apa itu Ikatan Komuniti Selamat dan bagaimana Ikatan Komuniti Selamat ini membantu komuniti kita dari segi aspek. Mungkin Tan Sri boleh dahulukan dengan ikatan ini. Jadi pertama ni adalah saya nak ucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana dapatlah menjemput saya ke program bicara pengguna. Saya juga salah seorang pengguna, tetapi seorang pengguna yang amat mementingkan keselamatan dan kesihatan. Jadi berbalik kepada soalan berkaitan dengan Ikatan Komuniti Selamat. Sebenarnya Ikatan Komuniti Selamat ini merupakan sebuah badan bukan kerajaan ataupun NGO yang diinisiatifkan oleh saya dan ditubuhkan pada awal tahun lepas. Tujuannya ialah untuk menggunakan ikatan ini sebagai satu forum di mana saya bersama dengan ahli Lexco dan anggota masyarakat boleh berbincang dari masa ke semasa mengenai aspek keselamatan dan kesihatan di peringkat masyarakat. Yang keduanya ialah ikatan ini sekarang pun itu telah melaksanakan pelbagai program-program untuk mendekati itu masyarakat. Akan tetapi ini sekarang memandangkan ada masalah itu COVID, jadi kita tidak bolehlah melaksanakan. Tapi sebelum inilah memang banyak program dibuat untuk meningkatkan tahap kesedaran di kalangan masyarakat mengenai ikatan. Dan yang ketiga ialah saya memang bercadang nak memasyarakatkan keselamatan dan kesihatan, sebab saya rasalah bahawa bila nak bincang soal keselamatan dan kesihatan, kita tidak boleh tertumpu kepada pakar-pakar saja. Kita tidak boleh tertumpu kepada golongan-golongan tertentu, tetapi sebaliknya saya nak membawa keselamatan dan kesihatan ke peringkat masyarakat supaya saya bersama dengan anggota masyarakat itu boleh memahami dan dapat berbincang bersama dan itu sebagainya. Dan itu akhirnya memang ikatan bercadang untuk membudayakan, menjadikan keselamatan dan kesihatan sebagai satu budaya negara kita, budaya masyarakat dan itu sebagainya. Itu jadilah dalam itu konteks ini itu memang berkenaan dengan soal COVID dan itu sebagainya.
Sebenarnya ini baru-baru inilah ikatan pun ada tampil ke hadapan untuk membantulah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami ada mewujudkan satu tabung di mana kami dapat mengutiplah sumbangan daripada ahli-ahli ikatan dan juga daripada sponsor-sponsor supaya kita boleh membekalkan alat-alat pelindungan diri ataupun PPEs itu kepada frontliners ataupun mereka yang di barisan hadapan, misalnya para doktor, para jururawat dan itu sebagainya. So jadilah saya anggap ini itu sebagai satu sumbangan yang amat bermakna, kerana sungguh pun kami adalah sebuah NGO tetapi kami memang membuktikan komitmen kami untuk membantu kerajaan, membantu negara dan masyarakat. Baik, sebelum pelaksanaan PKPB, kita tahu Tan Sri begitu rapat di hati masyarakat, turun padang bersama dengan masyarakat. Kalau boleh, ini ruangannya untuk Tan Sri terangkan. PKP dan PKPB. Ramai daripada masyarakat beranggapan PKP perlu dilanjutkan, bukan PKPB yang diinginkan rakyat. Jadi mungkin dari segi pandangan Tan Sri, kenapa dan mungkin mengapa wajar PKPB, kenapa tidak PKP? Silakan. Itu pertama ni lah suka saya menjelaskan bahawa PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini memang itu laksanakan itu mulai bulan Mac, kalau tak silap saya itu 18 Mac. Dan apabila PKP ini dilaksanakan, memanglah dalam kalangan itu masyarakat, saya ada terima panggilan. Nampak ni adalah seolah-olah bahawa ada sebahagian masyarakat yang tak faham apa ini PKP apabila itu mereka melihat ada sekatan ini jalan, ada polis, ada tentera dan juga ada anggota beruniform yang lain. So mereka bertanya saya, apa maksudnya? Kalau ada masalah kesihatan, kalau ada masalah COVID, kalau ada jangkitan, sebenarnya apa kerajaan patut buat ialah untuk memastikan bahawa hospital ada cukup kaki tangan, ada cukup doktor, jururawat untuk memberikan bantuan dan itu sebagainya, dan itu bukan mengadakan sekatan jalan. Itu jadi saya anggap itu sebagai ini kekurangan fahaman dalam kalangan masyarakat mengenai PKP. Sebenarnya pihak kerajaan, terutamanya yang amat berhormat Perdana Menteri pun ada menjelaskan apakah tujuan, apakah objektif PKP ini. Sebenarnya PKP ini ialah bertujuan untuk mengurangkan pergerakan dalam kalangan masyarakat supaya mereka tidak terdedah kepada jangkitan virus COVID. Ini kita mesti faham apabila kita bergerak, ini seperti mana yang kita lakukan dahululah. Sebelum ada itu masalah PKP, sebelum ada itu masalah COVID, kita tahu masyarakat Malaysia ialah sebuah masyarakat yang amat itu mesra. Kami beramalan itu sosial. Kami mengadakan interaksi, kami bersalam tangan, kami itu peluk antara satu sama lain bila kita berjumpa. Tetapi selepas bangkitan soal COVID ini, dan menurut informasi yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa ataupun World Health Organization, jadi kerajaan itu Malaysia, kerajaan Malaysia sebagai salah seorang anggota WHO ini juga memainkan peranan yang aktif, yang itu hebat untuk mendidik itu masyarakat. Bagaimana virus ini boleh dijadikan infeksi ataupun itu jangkitan. Itu jadi
tujuan PKP ini ialah untuk mengurangkan pergerakan supaya orang ramai ini boleh diberitahu untuk duduk di itu rumah, jangan itu keluar, kerana apabila mereka ini keluar, mereka boleh didedahkan kepada risiko risiko jangkitan COVID. Itu ialah satu masalah yang sangat serius. Dan yang kedua ialah apabila kita dapat mengurangkan pergerakan, jadi kita boleh memberi sokongan kepada sistem kesihatan, iaitu memastikan bahawa hospital-hospital di negara kita tidak bebankan dengan terlalu ramai itu penyakit, sehingga prestasi mereka terjejas. Misalnya kemungkinan tak cukup itu katil, tak cukup doktor, tak cukup jururawat dan itu sebagainya. Itu jadi PKP ini bukanlah dilaksanakan untuk menjejaskan hak asasi itu manusia. Itu satu persoalan juga. Itu memang ada orang bertanya saya, mengapa kita sebagai itu warga Malaysia, kenapa perlu dikurung? Kita tidak boleh bergerak? Jadi itulah. Saya nak itu terangkan. Yang sangat penting ialah bahawa kita duduk di itu rumah supaya kita boleh bersama dengan pihak berkuasa, terutamanya Kementerian Kesihatan, untuk putuskan rantaian itu COVID. Dan dengan berbuat itu demikian, jadi kita boleh memberikan sokongan kepada sistem kesihatan, memastikan bahawa kita ada cukup kemudahan, kita ada cukup doktor, jururawat untuk memberikan rawatan kepada mereka yang perlu rawatan. Pada awal pelaksanaan PKP, kita lihat waktu itu mungkin ramai rakyat Malaysia baru nak memahami apa itu PKP. Dan kita dah memasuki fasa PKPB yang kita lihat kebanyakannya patuh duduk di rumah. Dan kita lihat kalau diikutkan kepada graf, ada sedikit penurunan yang ketara, kes-kes positif berturun dari hari ke hari, dan itu yang menjadikan satu sasaran kerajaan untuk memastikan semua rakyat Malaysia kurang risiko dan kurang terdedah kepada wabak COVID-19. Kita akan sambung selepas ini bersama dengan Tan Sri. Kita berehat seketika. Hai, saya Samad. Saya stres. Ini kawan saya, Ismail. Ismail juga ada kalanya stres jika berhadapan dengan kerja yang banyak. Mereka di rumah juga stres. Lumrah manusia, kita semua menghadapi stres. Stres yang keterlaluan menyebabkan keresahan dan kemurungan. Kita boleh menguruskan stres dengan bijak. Amalkan cara hidup sihat seperti bersenam setiap hari, makan secara sihat dan uruskan waktu dengan bijak. Kongsi perasaan dengan orang yang anda percayai. Let's talk Minda Sihat.
asas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Itu dia tadi ulang siar kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 4 minggu lagi dilanjutkan PKPB ini, dan pastinya malam ini kita berbicara tentang keselamatan pengguna, patuhi SOP PKPB. Jadi maksudnya sekarang ini anda yang berada di luar sana mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang perlu dipatuhi, bagaimana nak ikut terma dan sebagainya. Anda boleh melontarkan soalan kepada kami di Facebook kami dengan kata carian 5 Bicara ataupun nak berita ATM. Saya sebenarnya nak tanya tetamu kita, Tan Sri. Kita dah lihat bagaimana rakyat begitu patuh sekali dengan PKP. Ada yang mula-mula bersuara sumbang, tetapi kemudiannya pelan-pelan ikut dan memahami tentang PKP ini. Bagaimana Tan Sri melihat pengorbanan ataupun kerja yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia setakat PKP dijalankan, dan sekarang ini kita dah masuk ke PKPB dan juga ada PKPD, dan bagaimana pandangan Tan Sri sendiri? Ya, ini seperti mana yang tadi saya itu menyatakan, apabila isu COVID ini itu bentangkan dan itu dedahkan kepada itu masyarakat, dan apabila PKP ini dilaksanakan, itu jadi ia merupakan satu ujian kepada itu masyarakat. Sejauh mana masyarakat boleh memainkan itu peranan untuk membantu pihak kerajaan, pihak kementerian untuk hapuskan rantaian COVID ini. Itu jadi apabila itu fasa ini pertama PKP dilaksanakan, itu menurut laporan yang diberikan oleh Yang Berhormat itu menteri lah yang menjaga keselamatan setiap itu hari, pada peringkat permulaan nampaknya lah respon adalah tidak itu begitu baik. Ada ramai orang itu masihlah ini engkar mematuhi PKP. Ini seperti mana yang tadi saya ada cakap lah. Ada yang bercakap mengapa saya tidak boleh keluar. Itu sedangkan ini bukanlah itu perintah berkurung. Ini hanya dianggap sebagai partial lockdown. So partial lockdown ini artinya bahawa kita masih boleh keluar. So itu jadi bila fasa pertama itu dilaksanakan, itu nampaknya itu respon adalah tidak itu begitu baik. Dan apabila selepas 2 itu minggu dan dimasuk itu kepada fasa yang kedua, itu nampaknya lah bahawa respon adalah meningkat. Dan apabila sudah masuk ke fasa itu 3, kita dapat itu melihat, dan itu ialah menurut laporan daripada pihak polis, bahawa kadar pematuhan pun itu sudah meningkat, dan semakin hari itu semakin baik. Boleh dikatakan adalah itu menurut pihak polis ada sampai lebih kurang 95% pematuhan kepada PKP. Itu jadilah jadi dengan ini pematuhan yang itu begitu baik, jadi ia banyak membantu pihak Kementerian Kesihatan untuk menangani itu cabaran itu. Dan apabila ini dapat dilakukan, jadi ini juga membolehkan Kementerian Kesihatan berprestasi itu begitu baik. Itu misalnya saya itu rasa saya itu perlulah nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kerana di atas usaha itu gigihnya, jadi ini hari inilah kita itu dapat
kita itu dapat meratakan itu lengkuk ataupun flatten the curve. Dan saya rasa ini hanya boleh dibuat oleh kerana pembabitan anggota masyarakat. Tanpa kerjasama daripada itu masyarakat, daripada orang ramai, saya rasa kita tidak boleh mencapai objektif itu. So itu jadilah saya itu sekali lagi lah saya ucapkan tahniahlah kepada Kementerian itu Kesihatan, dan memang ini seperti mana yang kita tahulah ini tiap-tiap hari begitu ramai rakyat Malaysia berjuta-juta lah mereka duduk di sebelah itu TV, mereka nak mendengarlah apakah report, apakah laporan daripada ketua ini pengarah kesihatan. So nampak saya lah bahawa isu ini dapat membangkitkan kesedaran di kalangan orang ramai, dan saya memang itu berharaplah bahawa apabila PKPB ini dilaksanakan, jadi saya haraplah bahawa kerjasama yang sama dapat diberikan. Now izinkan saya ini terangkan di sini apa itu PKPB. Sebenarnya PKP ini ialah Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi B ini ialah bersyarat. Ini artinya ialah bahawa pihak berkuasa, pihak kerajaan memberikan kelonggaran kepada PKP. Akan tapi ada syarat-syarat yang mesti dipatuhi. Jadi ia dinamakan PKPB. Bersyarat. Dan saya rasa ini dilakukan oleh kerana itu rasionalnya ialah bahawa selepas 50 hari lah orang ramai anggota masyarakat diminta untuk duduk dalam itu rumah, itu jadilah ada banyak masalah yang ada timbul, masalah tentang ada kes-kes tentang kesihatan itu mental. Ada juga yang sangat penting ialah bagi pihak itu majikan, ada itu toki ada baru tanya kalau kita tak boleh keluar itu macam mana kita boleh mencari pendapatan dan itu sebagainya. Dan juga lebih penting ialah para itu pekerja juga sangat itu risau apa yang akan terjadi kepada mereka. Mungkin mereka akan dibuang kerja ataupun mereka hilangkan pekerjaan dan itu sebagainya. Jadi pihak kerajaan memutuskan selepas telah memutuskan PKPB, jadi ia memberikan peluang untuk membolehkan hampir semua sektor ekonomi beroperasi. Ini sangat penting. So bila ekonomi sektor ekonomi dapat beroperasi sekurang-kurangnya, jadi pihak itu pihak majikan mereka boleh balik ke tempat kerja, para pekerja juga boleh masuk itu pejabat, masuk kilang dan itu sebagainya. Tetapi ada syarat-syarat. Syarat-syarat itu ialah dikatakan SOP. SOP, Standard Operating itu Procedure, ataupun itu prosedur operasi itu standard. Dan SOP ini sangat itu ketat. SOP ialah yang ditentukan berdasarkan kepada garis panduan yang diberikan oleh Kementerian itu Kesihatan. Itu misalnya bila nak buka itu pejabat, memastikan bahawa semua langkah-langkah keselamatan itu sediakan. Misalnya ada itu tempat untuk ini cuci tangan, itu membasuh tangan dengan itu sabun, ada itu cecair itu pembasmi itu kuman. Ini tetapi satu syarat sangat penting ialah mesti ada penjarakan itu sosial. Ini seperti mana itu pada malam ini kita memang ada penjarakan itu sosial, dan juga pemakaian
topeng muka dan itu sebagainya. So semua ini SOP. Ya. Jadi kalau kita berbalik kepada PKPB, SOP yang perlu diikuti garis panduan yang telah disediakan pihak kementerian, ada beberapa persoalan bila mana majikan menghadapi kesukaran ruang pekerjaan yang sempit tetapi pekerja yang ramai, bagaimana majikan boleh memastikan penjarakan sosial itu mungkin diaplikasikan dalam pejabat. Mungkin selepas itu kita akan bincang lepas ni bersama dengan Tan Sri. Kita beri laluan kepada iklan, kita kembali selepas ini. Marilah bersama TV1 menjalani Ramadan kali ini dengan penuh kesabaran. Jadi Tengku dah kahwin lah? Saya belum kahwin lagi lah. Maksud saya, orang rumah tu orang gaji saya. Awak takut kalau awak tak dapat jadi CEO? Diam! Lepas ni hidup awak kena kontrol lah. Seorang isteri bukan hamba pada suami. Nanti hari rindu you macam mana? Kalau kau tak buka mulut, tak ada siapa akan tahu tau. Itu salah saya awak lain macam tu. Aku memang bencilah orang yang tunjuk baik depan aku ni. Ramadan Satu Perjuangan bersama TV1. Apa itu phishing? Phishing adalah kaedah menipu yang selalunya dilakukan menerusi email untuk mencuri maklumat peribadi seseorang. Email phishing kononnya daripada organisasi yang sangat dikenali dan meminta maklumat peribadi anda seperti nombor kad kredit, nombor akaun, nama-nama login dan kata laluan. Hal ini dilakukan dengan menghantar email phishing kononnya dari bank anda. Penjenayah cyber akan menyediakan link bawa ke laman web palsu. Apabila diklik dan anda mengisi maklumat peribadi, penjenayah cyber telah mendapatkan akses ke akaun perbankan internet anda. Jika anda terjumpa serangan phishing atau menjadi mangsa phishing, segera hubungi institusi kewangan anda untuk mengesahkan status akaun dan tukar kata laluan anda. Sila layari laman web SKMM Anti-Phishing di pautan berikut. Itu panjang sikit. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Pastinya malam ini ramai yang mendapat jawapan yang diberikan oleh tamu kita, Tan Sri Lilamtai. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Kita ada banyak lagi masa. Mungkin ada soalan yang ingin anda ajukan kepada Tan Sri, silakan melalui Facebook kami di kata carian 5 Bicara dan juga Berita ATM. Lontarkan soalan tentang keselamatan yang mungkin anda ingin ketahui. Baiklah, jom kita tengok carta minggu ini di tempat yang pertama. Ada iklan. Baik, carta minggu ini di tempat yang pertama, pasukan khas pantau peniaga. Berita harian. Kerajaan akan menubuhkan pasukan khas bagi memantau pelbagai kesalahan dilakukan peniaga, terutamanya kes keracunan makanan. Itu dia carta pengguna minggu ini di tempat yang pertama berkenaan dengan peniaga. Bila kita bercakap tentang peniaga, pastinya membabitkan sektor ekonomi. Dan seperti sebelum kita berehat tadi, Syira ada bertanyakan kepada Tan Sri, bagaimana kalau sesuatu ataupun satu pejabat ruangnya begitu sempit, terhad, tetapi ramai pekerja? Adakah mereka ini akan bergila-gila bekerja ataupun bagaimana caranya? SOP ini penting juga untuk mereka yang bekerja secara berkelompok yang ramai ini untuk pergerakan ataupun penjarakan sosial. Jadi Syira, silakan. Baik, terima kasih Azrul. Tadi kita ada bincang SOP yang disarankan atau SOP yang perlu diambil tindakan pihak majikan untuk mengikuti untuk patuh SOP kementerian. Ada perlukah SOP disediakan pihak majikan untuk memastikan berlakunya atau penjarakan sosial itu dipastikan dalam pejabat? Kalau kita tahu mungkin peniaga-peniaga kecil mempunyai ruang premis perniagaan yang
kecil tetapi pekerja ramai. Bagaimana mungkin inisiatif SOP majikan perlu juga memastikan penjarakan sosial itu dipastikan? Ya, saya rasa soal tentang penjarakan sosial adalah amat itu penting. Dan terpulanglah itu kepada pihak itu majikan untuk membuat aturan di dalam ruang itu pejabat tentang bagaimana para pekerja, para staf mereka akan tempatkan ataupun tempat duduk dan itu sebagainya. Jadi itu salah satu yang saya boleh menasihati mereka ialah bahawa mereka boleh ambil itu pekerja, bekerja ikut itu giliran. Itu misalnya kalau di dalam, saya bagi satu contoh, kalau di dalam itu sebuah itu pejabat dengan ruang yang tidak itu besar, kalau itu biasanya dia hanya boleh menempatkan itu 50 orang. Itu jadi apabila pihak majikan diminta untuk melaksanakan SOP berkaitan dengan penjarakan itu sosial, tindakan yang sepatutnya diambil oleh beliau ialah bahawa pihak itu majikan boleh mengaturkan supaya 50% staf itu iaitu 25 orang. Misalnya mereka masuk ofis untuk bekerja dan itu bakinya mereka boleh bekerja itu dari rumah. Dan bekerja dari rumah ini sekarang pun itu sudah itu jadi boleh dianggap sebagai satu norma yang itu baru. Jadi kita tahulah sesungguhnya pun kalau nak buat satu perbandingan itu suasana di ini pejabat dan itu suasana di rumah memang ada banyak itu perbezaan. Tetapi memandangkan bahawa konsep ataupun amalan jarakan sosial ini perlu dilaksanakan. Jadi saya itu rasa pihak itu majikan tidak ada itu pilihan selain itu daripada membuat itu peraturan di mana setengah staf boleh datang ke ofis dan setengah staf mereka boleh bekerja di rumah. Melainkan pihak majikan boleh menambah ruang di dalam itu pejabat ataupun itu mencari tempat yang lebih besar. Tapi saya rasa dalam keadaan sekarang memang saya rasa ini adalah adalah mustahil oleh kerana pendapatan mereka pun banyaklah itu terjejas dan itu sebagainya. So saya rasa saya dah itu jawab soalan itu. Baik, Tan Sri. Sebenarnya kita ada soalan daripada Facebook. Okey. Berkaitan juga dengan pekerjaan saya rasa, di mana seperti biasa penonton setia kita Syahardi Muhammad Razi katanya, Tan Sri, adakah setiap premis atau syarikat diwajibkan ada alat termometer menyukat suhu mengikut SOP yang telah pun diwawarkan oleh pihak kerajaan? Jadi ini mungkin salah satu SOP yang perlu diikuti oleh majikan ataupun pihak syarikat. Bagaimana, Tan Sri? Ya, memang saya ini bersetuju bahawa sebelum sebuah tempat kerja dibuka kepada ini pekerja, pihak majikan mesti bertanggungjawab untuk memastikan bahawa tempat kerja itu adalah selamat dan sihat. Dan untuk menjadikan tempat kerja itu selamat dan sihat, jadi yang paling penting ialah untuk memastikan bahawa semua SOP itu peraturan yang perlu dipatuhi mesti dipatuhi oleh pihak itu majikan. Ini kerana ini adalah tentang aspek kesihatan para pekerja. Kalau saya seorang itu pekerja, kalau saya itu suruh untuk masuk ke itu pejabat dan apabila saya masuk saya tak nampak ada itu cahaya ini pembasmi itu kuman, saya tengok itu tidak ada alat untuk itu periksa suhu tubuh itu badan saya rasa saya ada hak untuk tak nak itu masuk ofis. Saya tak nak masuk. Ini kerana ini dianggap sebagai hak asasi. Hak asasi seorang itu pekerja untuk memastikan bahawa dia boleh bekerja dalam satu suasana yang selamat dan sihat. Ini ialah sesuatu yang tidak boleh dikompromi.
Baik, itu dari segi majikan dan dari segi perniagaan, sektor perniagaan. Kalau kita buka ruang kepada rakyat, kita tahu rakyat kita hidup dalam satu kawasan atau kelompok taman yang ramai orangnya dan ziarah-menziarah itu dah jadi satu adat kan Tan Sri kan. Jadi kita pun menjelang hari raya ini jadi satu trademark Azrul kan untuk kita menziarahi saudara mara. Kita tahu kita tidak dibenarkan untuk merentas negeri, tetapi kebenaran hanya dibenarkan di dalam negeri. Mungkin ada beberapa rakyat Malaysia mengambil peluang ini untuk menziarahi jiran. Adakah itu kita tahu penerimaan tetamu itu kita boleh terima dan kita boleh tolak. Bagaimana pendapat anda? Ya, saya rasa itu pelik itu sikitlah. Itu memang benar dalam ucapan Yang Amat Berhormat PM, beliau ada itu menyatakan bahawa aktiviti ziarah menziarahi terutamanya itu bila ada hari itu perayaan, itu hari raya, itu memang itu benarkan. Akan tapi mereka juga telah diberitahu bahawa nombor orang yang dihadkan ialah 20 orang. Jadi nampak saya lah 20 orang ini kalau nak melaksanakannya ini bukan itu mudah. Itu misalnya kita nak tengoklah saiz itu rumah, besar ataupun itu kecil. Kalau itu rumah itu besar tak apa. Kalau ada itu bungalow misalnya ataupun semi D rumah itu okey. Tapi kalau misalnya itu sebuah itu keluarga, mereka duduk di itu rumah pangsa. Rumah pangsa kita tahulah bahawa ruang itu terhad. Sangat itu terhad. Dan dalam kerana itu saya rasa itu lebih baiklah terpulang kepada kebijaksanaan itu tuan rumah. Kalau tuan itu rumah itu rasa dia berkemampuan untuk mengaturkan kalau misalnya ini ada itu tetamu lah yang nak itu menziarahi lah sempena itu hari raya, jadi dia itu mesti tahu bila tetamu itu sudah itu sampai, apakah yang patut dilakukan oleh tuan itu rumah. Itu misalnya yang itu pertama, itu tuan rumah dia mesti memastikan bahawa ada hand sanitizer. Mesti, sebab bila ini tetamu masuk, dia nak memastikan bahawa dia boleh membersihkan itu tangan. Yang itu kedua, tempat duduk pun sangat penting. Tempat duduk sebab apa ni, PM ada cakap bahawa apabila mereka misalnya nak itu melawat itu jiran itu misalnya, tempat duduk sangat penting. Dan bila ada tempat duduk, mereka juga ada perlu untuk melaksanakan jarak itu sosial. Jadi nak duduk sekurang-kurangnya 1 meter. Bayangkanlah itu rumah bukan rumah besar, rumah itu kecil. Bagaimana mereka buat? So saya rasa itu pada akhir ini soalan yang penting ialah siapa akan buat itu pemantauan. Bila ada orang masuk, siapa buat? Tak akan kita nak hantar anggota polis ke tiap-tiap rumah untuk memastikan bahawa jarak sosial dilaksanakan. Jadi saya rasa lebih baik ialah terpulang kepada kebijaksanaan. Saya nak menegaskan sini. Yang kedua, terpulang kepada itu disiplin. Saya rasa sangat itu penting untuk ini tuan itu rumah, kerana pada akhirnya tuan rumah itu bukan ada tanggungjawab untuk misalnya itu menjamu orang yang itu datang, tapi itu akhirnya lebih penting tuan rumah mesti melindungi anggota itu keluarganya, memastikan terutamanya para ibu bapa yang itu sudah tua. Jadi saya rasa kesihatan mereka mesti dijaga dengan baik. So jadi saya rasa tuan rumah ini ada tanggungjawab untuk memastikan kemungkinan siapa nak itu datang, mereka lebih baiklah mereka buat appointment.
Mereka buat appointment, telefon, apa ni saya nak itu. Jadi tuan rumah boleh bersedia. Supaya tuan rumah boleh mengaturkan itu segala yang mematuhi kepada SOP ini. Saya rasa inilah. So pada akhir ini saya katakan terpulang kepada kebijaksanaan dan juga buat sesuatu yang itu terbaik, buat sesuatu untuk melindungi kesihatan diri itu sendiri. Mengurangkan risiko kepada ahli keluarga, Azrul. Itu yang menjadi tujuan utama. Kita tahu kita tidak menghalang untuk menziarahi, tetapi perlu ada disiplin diri, perlu ada kesedaran untuk memastikan penjarakan sosial dan segala-gala SOP yang dicadangkan atau yang disarankan pihak kementerian diatur dan dipatuh. Kita berhenti seketika. Syukur Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mengharungi tempoh PKP selama lebih 50 hari. Dalam tempoh ini, berkat kecekalan dan komitmen seluruh rakyat Malaysia dalam mematuhi PKP, kita telah berjaya melandaikan lengkungan wabak COVID-19 setakat hari ini. Kini kita telah memasuki fasa baru, iaitu PKP bersyarat. PKP bersyarat atau singkatannya ialah PKPB. Sememangnya fasa ini memerlukan usaha yang lebih jitu daripada seluruh rakyat Malaysia. Disiplin diri amat penting bagi memastikan matlamat untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 selama beberapa minggu lalu bukan usaha yang sia-sia. Selagi vaksin yang berkesan belum ditemui untuk mencegah wabak ini, kita perlu memantapkan disiplin diri untuk memerangi COVID-19. Saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia mematuhi SOP atau peraturan yang telah ditetapkan. Jangan lakukan aktiviti-aktiviti yang telah disenaraikan sebagai perkara yang dilarang sepanjang tempoh PKPB. Sektor yang tidak dibenarkan beroperasi juga perlulah akur dengan larangan ini. Didik diri kita dan orang di sekeliling kita agar meningkatkan disiplin diri, sentiasa menjaga kebersihan diri dan kawasan sekitar. Saya ingin mengingatkan 3 perkara untuk kita amalkan sebagai normal baru dalam kehidupan seharian kita. Pertama, amalkan penjarakan sosial. Pastikan jarak antara anda dan individu berdekatan adalah sekurang-kurangnya 1 meter. Jaga jarak di mana jua anda berada supaya diri kita selamat daripada titisan dari individu lain yang mungkin boleh membawa jangkitan wabak COVID-19. Kedua, keraplah membasuh tangan. Membasuh tangan dengan sabun ataupun gunakan hand sanitizer apabila kita berada di luar. Kurangkan menyentuh muka, terutamanya di kawasan mulut dan mata. Ketiga, pakai pelitup mulut dan hidung ataupun face mask apabila berada di tempat awam dan apabila mempunyai gejala demam, batuk dan sesama. Ingat, tanggungjawab untuk memutuskan rantaian COVID-19 dalam fasa PKPB ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kuasa ada di tangan anda. Marilah bersama-sama pastikan Malaysia bergerak ke arah bebas COVID-19. Disiplin diri anda. Ikuti saranan Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa. InsyaAllah kita akan kekal selamat bersama.
Kuasa ada di tangan anda. Kata-kata yang begitu besar sekali pengharapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada anda semua, seperti kata Tan Sri tadi, disiplin diri yang diutamakan. Baik Tan Sri, sepanjang PKP ini kita dapat melihat satu lagi pekerjaan yang menjadi tuntutan masyarakat, yang mana penghantar makanan ataupun food rider ni begitu bercambah dengan begitu ketara sekali. Ramai yang mengambil peluang ini untuk melakukan pekerjaan sambilan, ada juga yang telah diberhentikan kerja dan menjadi penghantar makanan. Akan tetapi sepanjang PKP ini berlangsung, banyak kemalangan yang berlaku membabitkan penghantar makanan ini. Di mana silapnya Tan Sri? Adakah kerana majikan yang menyediakan perkhidmatan ini tidak mengikut SOP yang telah pun disediakan, ataupun pengguna sendiri terlupa yang mana mereka ini merupakan antara komuniti yang membantu masyarakat dalam semasa berlangsungnya PKP ini? Macam mana Tan Sri? Ya, ini adalah satu soalan yang saya rasa amat pentinglah. Kita tahulah bahawa dalam tempoh pelaksanaan PKP dan juga PKPB ini, ramailah rakyat itu Malaysia lah, mereka akan menggunakan ini talian ataupun online untuk membeli ataupun dipesan itu makanan dan itu sebagainya. Dan ini sekarang kita tahulah bahawa ini sudah menjadi satu bidang bisnes yang itu barulah. Banyak restoran-restoran, ada juga itu kedai-kedai makan yang ini sekarang lah mereka ada mengambil ini pekerja lah untuk membuat penghantaran bungkusan makanan itu kepada pihak yang membuat pesanan itu. Saya memperhatikan apabila saya berada dululah itu sebelum ini pelaksanaan PKP lah. Pada waktu itu saya dapat tengoklah ada ramai ini penunggang itu motosikal lah yang suruh untuk menghantar barangan dan itu sebagainya. Ada banyak kes-kes aksiden yang itu berlaku, kemalangan jalan raya yang melibatkan pihak penghantar bungkusan itu makanan itu. Jadi dalam ini waktu sekarang kita tahulah bahawa memandangkan bahawa ramailah rakyat ini mereka buat order dan itu sebagainya. Jadi kita boleh membayangkan bahawa aktiviti penghantaran bungkusan makanan ini akan meningkat. So di sinilah saya ingin menasihatilah pihak tuan punyalah restoran ataupun tuan punya itu kedai makan yang merekrut ini pekerja ini. Mesti memastikan bahawa mereka menjalankan tugas dengan itu selamat. Bila mereka berada di itu jalan raya, mereka sepatutnya menunggang secara berhemah. Mereka mematuhi segala peraturan undang-undang jalan dan mereka jangan itu menunggang dengan itu laju dan itu akhirnya terlibat dalam satu kemalangan. Dan apabila ini berlaku, pihak pelanggan tidak dapat makanan, dan apa yang lebih penting ialah bahawa ia akan membawa kecederaan ataupun kalau kes yang serius maut. Jadi aspek tentang pengurusan keselamatan jalan raya ini patutlah diterangkan kepada pihak penghantar bungkusan makanan oleh pihak itu majikan. Okey, itu salah satunya disebabkan oleh keselamatan mereka yang membawa penghantar makanan. Adakah ini pun menjadi satu punca atau faktor utama berlakunya kes kemalangan disebabkan jadual penghantaran yang terlalu banyak dan mungkin masa yang diperlukan menghantar pun kurang. Jadi mungkin itu menjadi satu punca juga, Tan Sri, kan? Yalah, saya rasa itu tidak dapat nafikan bahawa memanglah penghantar-penghantar inilah mereka harap bahawa mereka
itu boleh memperolehi pendapatan yang lebih banyak. Itu jadilah mereka nak buat banyak trip dan itu sebagainya. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang harus diambil perhatian oleh pihak tuan punya itu restoran supaya kemungkinan mereka boleh melihat dari aspek keselamatan jalan raya dan mungkin membuat ini penjadualan yang itu lebih baiklah supaya tiap-tiap pengantar itu pekerja itu diberikan itu peluang, tetapi atas itu syarat bahawa mereka juga mengutamakan keselamatan jalan raya. Ini merupakan kali pertama Tan Sri bersama bicara pengguna. Mungkin ada pesanan yang kita tahu Tan Sri dekat di hati masyarakat. Saya sendiri yang tak pernah berjumpa pun saya tahu siapa Tan Sri Lee Tai Lim. Jadi kita tahu hubungan Tan Sri dengan masyarakat itu rapat. Jadi mungkin ini peluangnya Tan Sri mungkin ada pesanan kepada masyarakat luar sana berkaitan dengan apa yang kita alami hari ini. Ya, itu pesanan saya adalah itu begini. Yang pertama ni ialah bahawa saya berharaplah bahawa semua rakyat itu Malaysia mementingkan keselamatan dan kesihatan. Dan anggap inilah sebagai tanggungjawab itu masing-masing. Ini seperti mana yang itu saya banyak kalilah itu telah menyentuh, iaitu bahawa kita sepatutnya mengamalkan kita jaga kita, saya jaga saya, kamu jaga kamu. Sebab ini ada pada akhirnya ada berkaitan dengan aspek kesihatan. Apa tak lagi apabila itu negara Malaysia hari ini dilanda oleh wabak COVID ini. Dan kita tahu bahawa virus COVID ini akan terus itu wujud di itu masyarakat. Oleh sebab kalau ikut apa yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa, kita nak memerlukan lebih kurang 1.5 hingga 2 tahun sebelum kita boleh memperolehi itu vaksin. Vaksin itu ialah yang cara yang terbaiklah untuk memberikan rawatan itu kepada semua yang dijangkiti virus. Tetapi apabila kita nak tunggu 1.5 hingga 2 tahun, saya harap bahawa setiap warga Malaysia, setiap individu mesti mengamalkan itu disiplin. Mesti apa yang saya sifatkan sebagai memperkasakan diri, memperkasakan itu masyarakat, supaya itu masyarakat tahu bagaimana mereka boleh menjaga kesihatan itu mereka dan juga mencegah mereka dijangkiti oleh wabak virus ini. Dan yang itu akhirnya membudayakan, membiasakan itu diri dengan kelaziman baru ataupun normal itu baru. Baik, terima kasih Tan Sri. Itu dia pesanan khas kepada masyarakat luar. Terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Pengguna, terus setia dengan RTM kerana RTM merupakan saluran berita yang paling dipercayai. Sekian, terima kasih. Selamat malam.